Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim, alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim, khallikna bi khuluqil hilmi wa haqqikna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min khazaini rahmatik. Ya Arhamar Rahimin wa ya Arhamar Rahimin wa ya Arhamar Rahimin, amma ba'd. Jemaah sekalian, kita syukur pada Allah kerana Allah telah kurniakan peluang untuk kita memahami tentang mengenai tempat akhir perjalanan hidup kita, itu syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam membicarakan tentang mengenai bagaimana suasana yang kita alami. InsyaAllah, mudah-mudahan kita lah, bila kita berada dalam syurga nanti, nikmat-nikmat apa yang sedang Allah sediakan. Macam kadang-kadang kita ni, bila kita nak pergi mana-mana restoran, kita akan tanya dahulu menu apa yang ada di restoran tersebut. Kadang-kadang bila sahabat-sahabat kita bagi tahu menu ini, kemudian makanan dia sedap begini dan sebagainya, kita rasa terliur ataupun terasa pada diri kita ni rasa nak terhadap nak pergi, rasalah, kecaplah yang disebut dengan makanan yang berada di restoran tersebut. Demikian juga dengan syurga. Syurga ni Allah sentiasa bayangkan pada kita supaya kita ni rasa perasaan kita ni rasa bersungguh-sungguh nak masuk dalam syurga Allah. Nikmat apa yang disediakan dalam syurga, supaya bila kita tahu nikmat-nikmat yang berada dalam syurga itu menyebabkan diri kita ni bersungguh-sungguh dalam kita berbuat amal ibadah. Dan walaupun kita tahu amal ibadah kita ni tak ada kelayakan pun untuk kita nak masuk dengan amal ibadah kita, tetapi rahmat Allah itu akan datang setelah mana ibadah kita dengan penuh keikhlasan. Bila kita buat betul-betul dalam ikhlasnya kita beribadah pada Allah, rahmat Allah itu akan mencurah-curah pada diri kita, melayakkan kita untuk ke syurga Allah. Itu dia panggil asasnya. Kalau kita tanya kenapa kita perlu belajar tajuk-tajuk sebegini, Ustaz? Sedangkan kita jauh lagi, lambat lagi nak masuk pun kita sebut demikian. Jawabnya nak suruh kita ni sentiasa bersemangat. Dan tak ada dalam jiwa kita ni perasaan putus asa dalam mentaati perintah Allah. Kadang-kadang kan kita ni, dia datang juga perasaan macam tu. Perasaan lambat lagi nak masuk syurga. Lambat lagi, kadang-kadang ada setengah orang, dia sebut bila dia berhadapan dengan ujian-ujian yang banyak, bila orang sebut dia sabarlah, syurga tu indah, aku tak peduli dah syurga disebut, aku tak kisah dah, yang pentingnya aku nak lepas sekarang ini. Dia jadi tak kuat jiwa dia, tak kuat dalam dia menahan ujian yang dilalui dalam hidup dia. Kenapa? Kerana dia tidak tahu nikmat yang besar yang tersedia nanti. Kalaulah orang ni tahu betapa, setiap mukmin ini tahu betapa besarnya nikmat dalam syurga nanti, kita mula tak kisah terhadap setiap cemuhan, kejian, makian yang kita lalui di atas dunia ini untuk kita mendapatkan ganjaran yang besar dalam syurga nanti. Sebab itulah para alim ulama' dia sentiasa suruh kita ni belajar memahami tentang dua benda ni, syurga dan juga neraka. Biar kita faham syurga, agar jiwa kita ni sentiasa membuat-buat rasa nak kepada syurga Allah. Biar kita faham terhadap neraka, sehingga kan kita ni sentiasa berusaha untuk menolak jiwa kita ni, tubuh badan kita ni daripada terhumban ke dalam api neraka Allah. Sebab
dunia ni merupakan tempat yang disebut dengan tempat kita beramal. Bukan tempat untuk diberi balasan. Balasan nanti ialah di akhirat, bukan di sini. Adapun orang kita, dia nampak bahawa dia nak balasan segera. Dia nak secepat mungkin balasan itu. Yang menyebabkan hilang kesabaran, hilang ketaatan pada diri dia. Di waktu mana dihilang kesabaran, ketaatan itu, dihilang benda yang lebih besar di hadapan dia. Iaitu yang disebut dengan syurga Allah. Yang patut dia dapat dalam hidup dia ni. Ini yang kita pula, bila kita sentiasa belajar ni, jangan jadi macam mereka. Jangan jadi macam orang yang berputus asa tu, jangan. Tetapi biar kita ni menjadi orang yang sentiasa berdaya saing, sentiasa menguatkan jiwa kita. Aku belum lagi dapat syurga ini, tapi aku dah tahu dah ganjaran syurga ni. Yang menyebabkan kita ni jadi sentiasa hidup optimis terhadap masa depan yang lebih baik dalam hidup kita. Dibandingkan dengan kita ni cepat rapuh sangat jiwa kita bila kita berhadapan dengan keadaan-keadaan yang kita lalui saat-saat sebegini. Tu ayat sastra lah, faham ke tak faham, buat faham. Nak gambarkan pada diri kitanya bahawa kita jangan putus asa dalam hidup kita. Tetapi kita mesti berusaha untuk dapatkan yang ni. Kalau tidak, rugi kita belajar menghabiskan masa je terhadap nilai syurga. Tapi kita tak dapat syurga. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita nak, bila kita belajar, menyebabkan jiwa kita ni jadi besar. Perasaan kita ni jadi kuat dalam kita mengharungi semua kerenah-kerenah hidup kita ini. Sampailah kita tersenyum indah bila kita nampak tempat kita dalam syurga. Sekejap je lagi, tak lama pun. Bila sampai ajal kita, Allah mula tunjuk tempat kita dalam syurga. Waktu tu kita berpeluh atas dahi kita. Kita akan menitik air mata kita. Kita akan nampak, orang boleh nampak wajah kita paling suka saat mana kita menghadap di hadapannya. Ini kesan daripada mana? Kesan daripada kita belajar ini. Kalau orang tak belajar langsung, dia tak tahu pun bagaimana dalam syurga. Bagaimana keadaan dalam syurga. Dia agak-agak je orang kata syurga tu indah. Tapi dia sendiri tak tahu macam mana indahnya syurga. Kecuali dia belajar. Dan sebab tu Islam dia suruh kita ni sentiasa belajar. Sehingga kan jiwa kita ni semakin kental. Dalam jiwa kita untuk kita dapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu. Hari ini kita sambung tentang nikmat penduduk syurga dapat melihat Allah merupakan perkara yang paling tertinggi. Nikmat mereka berbanding dengan apa yang mereka perolehi sebelum daripada ini. Kita kan cerita dah sebelum daripada ni. Nikmat bagaimana udara, bagaimana makanan, bagaimana minuman, bagaimana dengan dalam kehidupan kita dalam syurga. Nikmat yang tiada taranya. Tapi kemuncak nikmat apa dia? Nikmat melihat wajah Allah. Ini nikmat. Paling nikmat lah. Tak ada nikmat makan, nikmat tidur, nikmat bersama, nikmat apapun yang kita nikmati di dunia ini tak boleh lawan dengan nikmat melihat wajah Allah dalam syurga nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah. Muslim meriwayatkan daripada Syuaib daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah membaca ayat ni, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ketika mana Rasulullah baca ayat ni, bagi orang yang lilladzina ahsanul husna, orang yang hidup dia sentiasa berbuat benda yang baik-baik di atas dunia, wa ziyadah, dan sentiasa menambah kebaikan-kebaikan tadi, sentiasa dia tak berhenti daripada melakukan kebaikan. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah, dan muka mereka tidak akan diseliputi dengan debu-debu hitam ataupun wajah yang durja. Tak ada. Waktu mana orang yang macam ni di akhirat nanti dia masuk dalam kubur je, dia wajah dia tu sentiasa bercahaya. Sonok je memanjang. Kemudian ulaika ashabul jannah. Mereka ini merupakan ahli-ahli ataupun orang-orang yang selayaknya berada dalam syurga. Hum fiha khalidun, dan mereka ini akan kekal
dalam syurga sampai bila-bila. Rasulullah, bila baca ayat ni, Rasulullah sebut, apabila ahli syurga telah masuk ke syurga dan ahli neraka masuk ke neraka. Selesai saja, tak ada dah manusia yang berada di padang mahsyar Allah. Tak ada dah jin yang berada di padang mahsyar Allah. Dah masuk. Syurga dah masuk dah. Neraka dah masuk dah. Kemudian, sesungguhnya, maka penyeru akan mula menyeru. Dengar suara. Ada para malaikat Allah ini akan mula memanggil. Wahai ahli syurga. Sesungguhnya, Allah Ta'ala mempunyai janji yang akan ditepati bagi kami. Mula dengar suara pengumuman dalam syurga Allah tu, wahai ahli syurga, Allah telah menepati janji-janji dia kepada hamba-hambanya. Ahli syurga menjawab, apakah itu? Janji apa? Bukankah Allah Ta'ala sudah memberikan timbangan amal kami? Katanya ahli syurga. Apa lagi yang Allah berjanji dengan kita? Kita dah dapat dah kan semua ni? Janji Allah untuk menimbang amalan kita, memutihkan wajah kita, memasukkan kami ke dalam syurga, dan menyelamatkan kami daripada neraka. Janji apa lagi yang Allah janji dengan kami? Lalu kemudian dibukalah hijab, tabir penutup mata masing-masing. Disebut, maknanya dibuka hijab penutup, lalu mereka pun melihat Allah. Dan itulah anugerah yang paling disukai penduduk syurga. Allahu Akbar. Bila sebut saja begitu, ni janji, satu lagi. Yang Allah janjikan, nak tunjuk wajah dia kepada ahli syurga. Bila buka saja tabir tu, Allah rasa tak ada kemuncak. Dia panggil kenikmatan yang dinikmati di saat itu, yang merupakan tambahan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hidup di atas dunia dahulu sentiasa waziyadah. Sentiasa kita ni menambah dan menambah. Tak berhenti pun kita nak kita ni nak berhenti. Tak ada istilah berhenti dalam buat amal soleh. Lalu Allah, bila kemuncak kita dalam syurga, Allah tambah nikmat, apa dia? Melihat wajah Allah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim daripada Al-Yaman, Abu Al-Yaman, orang berkata, wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat melihat wajah Allah? Kita melihat Allah pada hari kiamat nanti? Rasulullah menjawab, Rasulullah bersabda, adakah kamu sukar melihat matahari yang tidak berawan? Kamu tengok macam mana? Kalau matahari yang tak terlindung dengan awan, kamu nampak tak? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, lalu adakah kamu merasa sukar melihat bulan yang tidak dihalang oleh awan? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu Allah berkata lagi, Nabi SAW bersabda lagi, sesungguhnya kamu akan melihat Allah seperti itu juga di saat yang demikian. Allahu Akbar. Allah jadikan bila masuk dalam syurga nanti, kamu akan nampak Allah. Seperti itulah. Seperti mana kamu tak boleh nak bayang macam mana matahari, macam mana bulan yang tidak diselindungi awan. Begitulah waktu mana kamu melihat wajah Allah di dalam syurga nanti. Allahu Akbar. Hadis ini banyak diriwayatkan daripada para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhu. Maknanya, ahli syurga ni dapat melihat wajah Allah ke? Ya. Dapat melihat wajah Allah. Bila masuk syurga, dapatlah lihat Allah. Maksudnya, boleh lihat Allah. Bagaimana keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah itu sendiri. An-Nasa'i meriwayatkan daripada Syuhaib bahawa dikatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ini, maka Rasulullah bersabda, apabila ahli syurga telah masuk ke dalam syurga dan ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, maka penyeru akan menyeru, wahai penduduk syurga, sesungguhnya Allah telah menjanjikan pada kamu satu janji yang akan ditepati. Allah berjanji dengan ahli syurga ni, yang Allah akan tepati janji ini. Mereka menjawab, bukankah wajah kami telah diputihkan? Ni janji Allah, yang Allah janji, Allah dah bagi kan pada kami wajah yang putih, yang berseri-seri, wajah menghadap depan Allah. Timbangan kami telah diberatkan. Di akhirat ni dia ada dua wajah. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari yang diputihkan wajah dan dihitamkan wajah. Dua wajah je.
Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, adapun orang yang hitam wajah mereka ni, akafartum ba'da imanikum. Mereka ni kufur setelah mana beriman pada Allah. Mereka ni lawan Allah. Maka berubah wajah dia tu jadi kelam, jadi takut dan jadi menakutkan. Kemudian wa ammal ladzina byaddat wujuhum, adapun orang yang putih wajah dia, fa fi rahmatillah. Ni tanda dia ahli syurga Allah. Kita boleh tengoklah ahli syurga ni sedang bergerak di padang mahsyar, berjalan dalam keadaan yang orang yang ahli neraka tu, kita tengok Allah hitamnya, nampak buruknya, di padang mahsyar tu dah nampak dah. Janji Allah di padang mahsyar tu Allah dah balas dah. Awal lagi masuk dalam syurga, lagi berseri wajah, lagi cantik wajah. Tak payah nak pakai kup putih lagi. Nak sebutnya demikian pada diri kitanya. Ini kesan daripada mana? Kesan daripada wajah yang mentaati perintah Allah di dunia. Kita pun tengok kan, para hadirin sekalian, ambil seorang yang hafal Quran dengan seorang yang penjahat atas muka bumi. Beza terus. Kita letak dua wajah ni, duduk sebelah-sebelah, beza terus. Para hadirin sekalian, tengok orang soleh dengan orang yang taleh, orang jahat. Dua wajah ni pun atas dunia pun Allah dah lainkan wajah. Ahli syurga ni Allah tunjukkan awal-awal lagi wajah-wajah yang jernih, tenang, hidup dia dalam keadaan yang lapang. Allah jadikan demikian. Mana kalau ahli neraka ni hidup dia ni dalam keadaan penuh dengan kekhususan. Di dunia ni pun tension dah. Kita tengok muka dia pun kita tension. Nak sebutnya dia lagi-lagi tension. Kalau dia mati lagi menakutkan, mengerikan. Bila dia menghadap depan Allah di padang mahsyar lagi menakutkan wajah mereka. Ahli syurga disebut, kami dah dapat dah. Kami dah dapat dah ketenangan. Kan dalam hidup kita ni kan. Kita ni kan kalau kita ada masalah, penyelesaian kita baca Quran. Bila kita baca Quran tu, tenang je dalam hidup kita. Bila kita berzikir kan, kita kan kalau kita ada masalah, kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Kita sebut je begitu tu, lapang je dah. Nampak tak? Kalaupun kita tak nampak, orang lain nampak atau orang tahu dah. Syurga dia ni. Wajah pun wajah syurga. Nampak kan tanda demikian. Ni gambaran bagaimana Allah jadikan pada diri seorang tersebut. Ini kelebihan ahli syurga Allah. Kemudian disebut lagi, diberatkan timbangan kami. Waktu mana kena timbang amalan, kami buat sikit-sikit je. Kita buat sikit je tapi berat. Macam mana boleh berat? Kita sebut. Kerana ikhlas. Kita buat sikit kan, kita senyum. Senyum yang dibuat-buat dengan senyum yang penuh keikhlasan kan beza. Senyum yang dibuat-buat, orang kata, Allah muka masamnya, senyumlah sikit. Orang sebut. Kita pun senyum. Orang paksa diri nak senyum. Kan paksa diri nak senyum. Lain je nampak. Hambar je nampak. Tapi senyum yang penuh keikhlasan tu senyum je. Kita nampak ni daripada hati dia ni senyum. Dia bukan senyum daripada biasa-biasa. Rahalan sekian dengar kuliah. Misal contoh saya sebut. Dengar kuliah. Ustaz ke ustazah ke yang dia bercakap daripada keikhlasan dengan dia bercakap dari bibir dia, that beza. Dia beza terus. Orang yang kalau dia mengajar daripada yang disebut daripada ilmu dia, yang dia dapat, sumber yang dia dapat tu sahih. Kita pun dengar tu memang masuk dalam jiwa kita. Tapi ada orang yang bercakap juga, tapi tak daripada ilmu dia. Tidak daripada sumber yang ikhlas, daripada sumber yang bersih. Kita dengar boleh, tapi sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak masuk dalam jiwa kita. Ni nak sebut beza. Beza dalam hidup. Kerana apa dia? Kerana kekuatan tadi dah. Amalan kita ni pun demikian. Kadang-kadang kita pun pelik. Aku buat sikit je. Kita je bagi sikit je tapi ikhlas. Kadang-kadang kan kita dengan jiran kita. Kita bagi makanan dan sebagainya. Waktu mana kita bagi tu kita betul-betul ikhlas. Beza kan kita dapat rasa nikmat kita. Walaupun tupperware kita, corningware kita tak dihantar balik.
Tapi kita bagi tu dengan yang kita bagi tu dia ambil semua sekali. Ambil semua sekali. Kita kan biasa kalau bagi pada jiran-jiran ni bagi isi je. Tapi yang konimware tu nak balik. Kita mesti yang jenis apa dia akopal yang kita bagi tu mesti kita nak semula, tapi raib segala-gala je macam. Tapi kita tak ada pun ungkit. Senyum je kita. Kita pergi rumah dia, tengok konimware tu ada. Misal contohnya, waktu mana kita ada tu, dia tulis pula hak persendirian dia sebut. Dekat konimware dia tersebut. Padahal kita yang bagi kan. Tapi kita tak ada apa-apa pun. Beratnya timbangan kita di akhirat nanti. Nak sebutnya, bagaimana ikhlasnya kita. Ini contoh-contoh keikhlasan lah. Jangan diungkit, jangan disebut. Siapa yang suka mengungkit dan siapa yang menyebut, menghilangkan berat timbangan. Kita dengan pasangan hidup sama juga. Jangan suka mengungkit cerita-cerita lama. Farhanis kan ungkit cerita-cerita lama, habis pahala-pahala tersebut. Dalam hidup kita. Kita dengan adik-beradik sama juga. Jangan kita mengungkit cerita-cerita lama. Jangan kita sebut-sebut. Ia menyebabkan bila kita sebut-sebut tadi, jadi ringan balik amalan kita. Yang patutnya kita dapat pahala yang berat. Tapi pahala itu menjadi ringan disebabkan apa dia? Tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kamu membatalkan timbangan berat kamu tadi dengan apa dia? Dengan kamu sebut-sebut dan kamu ungkit-ungkit dalam hidup kamu. Dalam hidup kita ni berjalan ke depan kan? Bukan berjalan ke belakang. Untuk apa lagi kita mengenang cerita lama? Mengungkit sejarah-sejarah lalu dalam hidup kita. Tak perlu. Dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni berjalan ke depan. Bila kita berjalan ke depan, menandakan di waktu ini, kita harus memberatkan timbangan kita seberat mungkin. Timbangan kita ini. Ini satu cara yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Ada orang sebut, ustaz tak kena, tak apalah. Ustaz kena baru tahu dia. Ustaz sebut-sebut tak. Yang ni lah Islam. Islam ni dia nak suruh kita ni jadi orang yang hidup optimis. Dia tak nak kita hidup jadi pesimis. Jadi orang yang tak aktif. Kita mesti jadi orang yang sentiasa positif, sentiasa aktif sepanjang napas-napas kita sehingga napas-napas terakhir. Maknanya kita kata sampai bila ustaz saya kena jadi macam ni? Seksa batin. Seksa kan, ramai mana orang kita ni sakit hati dengan keadaan yang dibuat oleh seseorang di kalangan kita. Tapi kita kata sampailah kita bertemu dengan janji Allah. Ini janji Allah. Lagi mana kita tak bertemu dengan janji Allah, lagi itulah kita jangan berhenti. Jangan berhenti dalam kita membuat sesuatu amal ibadah. Sampai kita dapat yang ni, lalu kita sebut oleh malaikat, dah Allah beratkan timbangan kan? Kan ni janji Allah kan? Pada diri kita, dengan kita buat ni, tak pernah kita buat sesuatu, tak pernah kita nak mengeluh. Tak pernah kita nak ambil kisah terhadap apa yang orang kata, apa yang orang caci maki dan seumpamanya. Yang pentingnya aku dekat dengan kamu ya Allah. Dan kami telah, yang ketiga, kami telah selamat daripada azab neraka. Ni janji Allah kan? Selamat dah daripada titian sirat, zoom masuk sampai ke depan pintu syurga, masuk dalam syurga. Ini kami dah selamat dah daripada azab api neraka Allah. Menyebabkan nikmat. Lalu dibukakanlah tabir pada mereka. Buka tabir itu, kebanyakan ulama kata hijab mata. Hijab mata kita ni. Mata kita ni berhijab. Maknanya ada yang ditutup oleh Allah. Kita kan, sebab tu kadang-kadang anak-anak kita dulu, waktu mana dia kecil, dia bercakap. Kita tanya, cakap dengan siapa dik? Cakap dengan kawan. Cakap dengan, sebab hijab mata dia tu masih lagi terbuka. Sampai akil balik, hijab mata dia pun ditutup oleh Allah. Bila sikit-sikit Allah tutup. Tak nampak dah. Tak nampak. Bila, kalau kita nampak juga, sekarang ni, kalau ada orang dakwa dia, saya nampak ustaz. Saya nampak kelibat-kelibat itu dah. Dia sedang sakit. Orang ni sedang sakit. Kalau dia sebut, dia nampak, saya, macam mana ustaz?
malam-malam nampak berdiri tegak depan saya. Meremang bulu roma saya. Maknanya dia sedang mengalami sakit. Ataupun kalau dia nampak juga, dia kata, saya sering kali nampak budak-budak kecil, nampak tu, tanda dia dah dekat nak mati. Dia hampir-hampir dengan kematian. Allah dah mula buka hijab. Sikit-sikit. Satu mak-mak kita, ayah kita kan, kadang-kadang ada orang bagi salam, dia kata, buka pintu, orang bagi salam. Kadang-kadang dia kata, budak mana ni ramai sangat. Kita mula, mak ni bela saka kot. Kita mula jadi demikian. Tak, sebenarnya hijab mata dia sedang dibuka untuk melihat satu saat yang dia akan ditarik nyawa dia menghadap di hadapan Allah. Ini benda-benda yang kita kena faham pada diri kita. Kerana tak ada orang yang Allah jadikan dia ni dalam keadaan yang terbuka hijab. Tak ada. Kecuali orang tersebut sakit, ataupun dia kanak-kanak, ataupun dia nak dekat nak mati. Ataupun kalau betul dia nampak juga, dia ni mesti sesoleh-soleh manusia. Orang yang waliullah dia panggil. Yang Allah naikkan darjat dia, kedudukan dia. Tapi kalau kita ni payahlah nak kata wali Allah, malam-malam tengok wrestling misal contoh. Kemudian habis masa baca WhatsApp dibandingkan dengan baca Al-Quran dalam hidup kita. Kemudian nak kata wali Allah macam mana kita ni? Kita ni bukan wali, wallah dipanggil. Maknanya kita ni gambaran nak sampai tahap demikian, payahlah pada diri kita ni. Tapi jangan berhenti berusaha untuk menjadi wali Allah. Tu jangan pula kita kata ustaz dah bagi tahu dah tak jadi wali tu, wallah je. Kita pun tak ada harapan dah. Tak, jangan. Bahkan berusahalah di kalangan kita. Boleh jadi ustaz tak jadi wali, tapi kalian jadi wali. Dia akan jadi demikian. Ni keadaan dalam hidup. Kerana amalan ni bergantung pada diri masing-masing. Ustaz ni boleh je mengajar sebut-sebut. Dia buat sendiri ke, dia tak buat benda tersebut? Tak tahu lagi. Dalam hidup kita. Tapi kita yang mendengar ni, usahalah untuk buat yang terbaik dalam hidup kita. Itu cara kitanya demikian. Jangan berhenti. Anda tengok satu, dan jangan cukup dengan apa yang ada. Budaya orang Melayu kita ni, dia padan cukup dah setakat ni. Akhirnya sampai mati dia macam tu. Ada, dia tak buat jahat. Dan dia tak menambah kebaikan. Rugi dalam hidup dia. Jangan jadi demikian. Kita mesti menaik. Bukannya kita statik. Sama je. Tak. Kita mesti jadi orang yang sentiasa semakin berusia, semakin banyak amal soleh. Semakin berusia, semakin kita ni dekat dengan Allah. Semakin berusia, sampai bila kita dekat nak mati tu, Allah isytihar kita wali Allah. Pada para malaikat dia. Ni wali aku, orang yang aku sayangi. Malaikat, oleh kerana aku sayang, kamu semua sayangilah dia kerana sayangan aku pada dia. Ni dalam hadis kursi cerita demikian. Yang menyebabkan malaikat, seluruh makhluk ni puji dia. Alhamdulillah orang ni lalu. Alhamdulillah orang soleh ni datang. Alhamdulillah semuanya pokok-pokok, kayu-kayu, batu-batan, semua pepasiran ini semua memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah orang soleh ni. Kami tumpang berkat dia. Kami dapat kebaikan daripada dia. Jangan kita diisytiharkan musuh Allah. Sampai peringkat Allah kata, aku benci dengan hamba Allah ini. Wahai makhluk Allah, bencilah, dan para malaikat Allah, jauhkan dia daripada aku. Sampai Allah isytihar demikian, rugilah kita. Na'udzubillah min dzalik. Mati kita dalam keadaan mati yang jauh daripada rahmat Allah di saat demikian. Demi Allah, bila dibuka saja tabir pada mereka, dan saat tersebut melihat wajah Allah. Buka je tabir tu, nampak terus. Allah nampak. Melihat wajahnya. Demi Allah, tidaklah Allah Ta'ala memberikan sesuatu yang amat mereka sukai, melainkan melihat wajah Allah Ta'ala dan memberikan keselesaan pada mata mereka semua. Nikmat, kata-kata. Ustaz, nak rasa nikmat macam mana Ustaz? Kita kan ada nikmat telinga, nikmat dengar. Dengar suara-suara tertentu kan. Bila kita dengar, sedapnya, dia panggil. Tak tahu nak gambarkan macam mana sedapnya nikmat mendengar. Kadang-kadang nikmat makan. Kita sedapnya makanan ni. Kalau orang tanya, macam mana sedap tu macam mana?
Kita tak boleh nak gambar. Kadang-kadang nikmat sentuh kan. Kita pegang pasangan hidup kita kan. Rasa nikmatnya pegang. Walaupun berkedut-kedut dah. Dia panggil. Tapi nikmat. Menikmati pegang tangan. Walaupun dah berusia dah. Kahwin dah 27 tahun dah. Misal contohnya. 30 tahun dah kahwin. Nak sebutnya, walaupun begitu kita rasa menikmati. Kalau orang tanya, nikmat apa pegang tangan yang berkedut macam tu? Nikmat apa? Tak boleh nak bayang. Tak boleh nak bayang. Nikmat ini. Nikmat apa dia? Nikmat berjalan. Orang yang suka berjalan kan. Bila buka PKP ni kan, dia jalan je dia. Dia bukan nak beli pun, dia bukan nak apa. Tapi nikmat berjalan. Dia round dalam pasaraya tu, dalam shopping kompleks kan, sampai lutut dia bergoyang. Nikmat. Nak sebutnya, dia menikmati. Demikian juga mata. Mata ni ada nikmat. Nikmat mata apa dia? Nikmat mata ni, bila kita melihat wajah Allah. Tak boleh nak dibayang. Nikmat yang amat sangat. Kadang-kadang kita rasa demikian. Ni nikmat. Kadang-kadang mata kita ni melihat pemandangan. Naik kapal terbang, tinggi sikit. Kemudian kita tengok kat bawah. Allah, nikmat cantiknya. Kadang-kadang kita naik atas gunung. Kabel car je, naik kabel car je. Misal contohnya, tengok kat bawah tu. Allah, cantik. Subhanallah mulut kita. Demikian dah. Jauh nikmat yang paling nikmat pada mata ni, melihat wajah Allah. Tak boleh nak dibayang nikmat tersebut. Terbayang-bayang pada diri kita kenikmatan yang kita rasa, yang kita nikmati di dunia ini, jauh nikmat melihat wajah Allah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Abu Daud At-Tailisi juga meriwayatkan daripada periwayatan Hammad bin Salamah, daripada Sabit, daripada Abdul Rahman bin Abu Layla, daripada Syuhaib, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ni, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Rasulullah baca ayat ni, lalu Rasulullah berkata, apabila penduduk syurga masuk ke dalam syurga, maka seorang penyeru akan sebut, wahai penduduk syurga, kedengaran suara dalam syurga, wahai penghuni syurga, sesungguhnya bagi kamu terdapat suatu janji di sisi Allah Ta'ala. Mereka tanya, apakah itu? Benda apa yang janji itu? Wajah kami sudah diputihkan, timbangan kami sudah diberatkan, dan kami telah dimasukkan ke dalam syurga. Perkara ini diulangi pada mereka sebanyak 3 kali. 3 kali mereka sebut, dengar suara tu, kamu akan ditunaikan janji oleh Allah, wahai penghuni syurga. Penghuni syurga tanya, benda apa lagi? Wajah putih dah. Kemudian timbangan dah berat dah. Kemudian masuk syurga dah. Nikmat apa lagi yang dijanjikan oleh Allah itu? Diulang sampai 3 kali. Kemudian kelihatan wajah Allah Ta'ala dan mereka melihatnya. Saat itu, mula ditunjukkan wajah Allah. Ada riwayat sekali je sebut. Ada riwayat kata 3 kali diulang. Bila begitu ahli syurga ni, dalam syurga tu, terus nampak Allah. Nampak Allah tu, tak adalah nikmat yang paling indah dalam kehidupan, dalam hidup ini, ialah melihat Allah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan. Ulama-ulama kalau dicerita bab melihat wajah Allah ni, ada yang menangis, ada yang berdoa, ada yang macam-macam gaya. Di kalangan alim ulama yang bila berbicara tentang tajuk ni, tajuk melihat wajah Allah dalam syurga, macam-macam gaya reaksi para alim ulama. Yang anda berjumpa lah waktu mana belajar dalam bab sebegini. Kita berjumpa dengan ada yang menangis teresak-esak. Boleh tengok ke? Boleh nampak ke tak? Maknanya mereka ni speechless dia panggil. Dalam keadaan yang macam boleh ke? Dapat ke? Tu setengah. Ada yang angkat tangan, ya Allah, pilihlah kami ya Allah, dapatkanlah kami ya Allah. Ni keadaan alim ulama. Bila cerita tentang nikmat yang tertinggi yang dirasai di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni berdoalah, mudah-mudahan kita masuk di kalangan demikian. Maka itulah sebaik-baik yang diberikan kepada mereka tersebut. Diberitahu kepada kami Muhammad Abdul Wahab di sempadan Alexandria di Mesir, di Alexandria ni, yang dibacakan pada Al-Hafiz As-Salafi
sedangkan aku mendengarnya. Hajib Abu Hassan bin Al-Ilaf memberitahu kepada kami daripada Abu Qasim bin Bashran, daripada Abu Bakar Al-Ajiri, daripada Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abdul Hamid Al-Wasiti, daripada Abdullah bin Abdul Hakam Al-Waraq An-Nasaiburi, daripada Yazid bin Harun, daripada Hamad bin Salamah, daripada Sabit bin Al-Banani, daripada Abdul Rahman bin Abu Layla, daripada Syuhaib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, sesungguhnya penduduk syurga apabila mereka masuk ke dalam syurga, maka mereka akan dipanggil. Bila ahli syurga dimasuk dalam syurga, di antara benda yang berlaku, mereka akan diseru oleh penyeru-penyeru dalam syurga ni, wahai penduduk syurga, untuk kamu ada satu janji di sisi Allah yang belum kamu pernah lihat. Yang belum kamu pernah lihat. Mereka bertanya, bukankah telah diputihkan wajah kami? Bangga ni. Nak sebutnya putih wajah ni bangga. Bangga di kalangan ahli syurga. Berulang kali mereka akan sebut, putih wajah ni tak cukup lagi kah pada mereka tersebut. Kemudian, kami telah diselamatkan daripada neraka dan kami telah dimasukkan ke dalam syurga. Ini kan janji yang benar yang kami dah dapat. Lalu dibukalah pada mereka tabir. Kemudian mereka melihat ke arahnya, melihat ke arah Allah. Demi Allah, mereka tidaklah diberikan Allah Ta'ala yang amat mereka cintai selain melihat ke arahnya. Ini di antaranya. Kemudian Rasulullah membaca ayat, bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik syurga dan tambahan untuknya. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Haris bin Abu Usamah daripada Yazid bin Harun menceritakan keadaan demikian. Maknanya waziyadah bagi orang yang ahli syurga ni kan, ayat Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut lilladzina ahsanul husna. Patutnya berhenti je. Berhenti ayat ni takat demikian. Tapi Allah sebut waziyadah dan ada tambahan. Bonus dipanggil. Bonus bila berada dalam syurga ni, bonus yang besar apa dia? Melihat wajah Allah. Melihat Allah dalam syurga tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan waziyadah. Kenapa Allah bagi demikian? Kerana kita atas dunia ni tak berkira-kira dengan Allah. Dengan Allah ni waziyadah. Sentiasa kita tambah. Kan para hadirin sekalian, kalau kita pergi ke restoran-restoran yang tak berkira-kira kan, rasa kerap kita nak pergi. Pergi restoran yang berkira-kira, malah dah nak pergi. Yang jadi demikian. Bila kita pergi, kita dengan kawan-kawan yang tak berkira-kira, kita nak berkawan je dengan orang tersebut. Demikian juga dengan kita dengan Allah. Allah, dia nak kita ni jangan berkira-kira dengan dia dalam kita mentaati perintah Allah. Jangan kita sebut, aku dah semayang 5 waktu dah ya Allah. Cukuplah ya Allah, takkan nak kena semayang sunat lagi. Kita sebut. Jangan. Kita sebut, saya dah keluar zakat ya Allah. Takkan nak kena sedekah lagi. Waziyadah, tambah. Dalam hidup kita. Kita kata, saya dah mendengar kuliah dah. Orang ni saya dah dengar dah. Sama orang ni dan sebagainya. Takkan kena dengar lagi orang lain. Waziyadah, tambah. Dalam hidup kita ni, tambah untuk kita sentiasa mendapatkan tambahan dalam syurga Allah SWT nanti. Cuma alim ulama tanya, adakah semua orang akan melihat wajah Allah dalam syurga? Ataupun orang tertentu saja? Yang ni yang dibincangkan depan nantilah insyaAllah. Kalau nak tahu tu jawapan dia, kena datang lagi kuliah kita. Itu cara demikian. Dalam perbincangan. Muslim sendirian dalam periwayatannya, dia meriwayatkan daripada Abu Bakar bin Abu Syaibah, daripada Yazid bin Harun, sedangkan Nuh bin Abu Maryam meriwayatkan daripada Sabit Al-Banani, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat berikut. Bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, iaitu syurga. Lilladzina ahsanul husna. Kemudian waziyadah dan tambahan. Maka Nabi SAW terus menjawab, bagi orang yang beramal baik di dunia, memperolehi kebaikan di akhirat, iaitu syurga. Sedangkan kata-kata tambahan bermaksud melihat wajah Allah yang maha mulia. Maksudnya waziyadah itu, yang diartikan dalam ayat tersebut ialah tambahan, itu melihat wajah Allah dalam syurga Allah SWT.
Ibnu Al-Mubarak menyatakan, kami diberitahu oleh Abu Bakar Al-Hilali Al-Hujaimi bahawa aku mendengar Abu Musa Asy'ari berkhutbah di atas mimbar di kota Basrah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengutuskan seorang malaikat pada penduduk syurga dan berkata pada mereka, adakah Allah telah memenuhi janjinya terhadap kamu? Malaikat akan tanya, dah terpenuh ke janji belum? Bila masuk dalam syurga tu, malaikat akan tanya, dah cukup? Dah cukup ke janji? Macam kita kan, pergi makan tu, datang waitress itu datang lagi. Dah cukup dah. Segala yang diminta tadi, ke ada tambahan lagi? Dia sebut demikian. Siakap belum sampai lagi. Kemudian, yang ni yang kita sebutnya. Tapi nak sebutnya, dalam syurga ni, malaikat akan tanya, dah cukup? Ya Allah janji kepada kamu. Mereka lalu melihat hiasan, tempat senang lenang, masing-masing berpaling tengok keadaan buah-buahan, masing-masing tak jawab lagi. Tengok buah-buahan yang masak ranum, semua sedap, sungai dan para isteri yang suci. Tengok semua pasangan mereka yang semua yang dalam keadaan bersih. Mereka menjawab tanyaan malaikat itu, ya Allah, ya Allah telah memenuhi janjinya kepada kami. Ya, semua telah ditepati. Katanya ahli syurga, dah masing-masing tengok, benda apa lagi yang tak cukup? Yang janji Allah ini. Sekarang dah mula rasai keadaan demikian. Lalu bila tengok saja demikian, mereka jawab, ya Allah telah menepati janjinya kepada kami di atas dunia dahulu. Ni kan kita ni kan terikat dengan janji dengan Allah untuk jadi hamba pada dia. Allah kata, aku janji untuk bagi balasan syurga untuk kamu. Sekarang dah dapat dah dalam syurga. Bila dalam syurga tu dah nampak dah semua nikmat-nikmat yang dijanjikan oleh Allah. Segala benda, binaan, pokok-pokok, buah-buahan, pasangan hidup, semuanya cukup sempurna. Dalam hidup ini, malaikat berkata pada mereka, bila sebut, dah Allah dah penuhi, lalu mereka jawab, adakah Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu? Tanya lagi, dah penuh ke belum janji Allah pada kamu? Tanyaan ini diulangi pada mereka sebanyak 3 kali. 3 kali ahli syurga kata, ya dah penuh, ya dah penuhi, ya dah penuhi. Sedangkan mereka tidak merasa kehilangan dengan apa yang telah dijanjikan pada mereka. Tak ada satu pun yang tak tertunai. Mereka rasa cukup dah. Tak ada apa dah. Ialah, bayangkan orang yang terakhir masuk dalam syurga. Yang kita belajar sebelum daripada ni. Orang yang terakhir masuk dalam syurga. Nikmat dia sebagaimana? Nikmat istana yang paling terindah di atas dunia ini. Ya Allah bagi pada dia. Allah tanya pada dia, cukup? Allah cukup dah ya Allah. Dia rasa, itulah nikmat yang paling hebat yang dirasai. Orang lain tak sehebat dia. Dia rasa demikian. Padahal, Allah kata, aku tambah 7 kali ganda daripada ini. 7 kali ganda daripada ini. Dia kata, cukup dah ya Allah. Allah kata, aku tambah lagi 7 kali ganda daripada ini. 10 kali ganda daripada ini. Kemudian dia kata, cukup dah ya Allah. Cukup dah. Allah kata, aku tambah 10 kali ganda lagi yang ini. Dia sampai Allah sebut 10 kali. 10 kali ganda. 10 kali ganda. 10 kali ganda daripada yang dinikmati ini. Cukup ya Allah, cukup. Cukup dah ya Allah, dia sebut. Itu orang yang terakhir. Terakhir. Bayangkan orang yang tingkat yang tertinggi dalam syurga. Orang yang kata, mudah-mudahan kita ni tingkat yang ke-97 misal contoh. Dalam syurga nanti. Tak boleh nak sebut nikmat. Dah nikmat yang tingkat yang paling bawah. Yang paling bawah pun nikmat yang tak terkata dah. Tingkat yang kedua perak. Tingkat yang ketiga emas. Tingkat yang ketiga dalam syurga tu emas. Binaan yang cantik-cantik semua. Diperbuat daripada emas. Tingkat yang keempat tak boleh nak disebut. Nak sampai 97, 99 tu, bagaimana tak boleh nak dibayang. Yang tingkat yang keempat tak boleh nak sebut dah. Gambaran yang dalam syurga Allah. Dalam syurga Allah ini sendiri. Lalu, bila tanya cukup, memang cukup lah. Memang tak ada apa yang tak cukup. Cukup dah. Nikmat dalam syurga Allah. Mereka menjawab lagi. Semua ni, insyaAllah kita akan berjumpa nanti insyaAllah. Janji kita dengan Allah. Maknanya dalam hidup kita ni, yang kita sebut ni, kita nak sangat. Kita nak yang kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menjawab lagi, ya,
Kemudian malaikat itu berkata, ada sesuatu yang tertinggal. Ada satu lagi yang tertinggal. Malaikat sebut. Allah dah tunai dah semua. Tapi ada satu lagi yang tertinggal. Tak perasan. Kerana terlampau banyak sangat nikmat. Terlampau banyak sangat nikmat ini. Lalu, dia membacakan sepotong ayat. Bagi orang yang berbuat baik. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillah. Ulaika ashabul jannah. Hum fiha khalidun. Kemudian dia menambah. Bukankah kebaikan itu adalah syurga? Sedangkan tambahan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Bila sebut saja begitu, baru nampak Allah. Bila nampak Allah tu, kemuncak nikmat yang dinikmati di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat tambahan di syurga. Apa nikmat tambahan? InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang nantilah. InsyaAllah. Nampak macam tak ternikmat dah kita ni. Dalam membicarakan tajuk ini, InsyaAllah kita akan sebut nikmat tambahan ini. Kemudian bila kita melihat dengan pandangan mata kita, kemudian kita nampak selendang kebesaran Allah, kemudian Allah memberi salam pada penduduk syurga. InsyaAllah dalam perbincangan kita yang akan datang nantilah dalam tajuk kita ni, kerana saya dipahamkan ahli jemaah nak masuk pula kan untuk sembahyang Jumaat ni pukul 12. Saya dipahamkan demikian. Kemudian Zuhur pula Jumaat kita ni pun awal sekarang ni. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pada kita. Terima kasih pada Kak Salwa yang telah tazkirah awal tadi. Ya. Dan mudah-mudahan kita boleh bincang yang tu share tu. Kita boleh mudah-mudahan kebaikan insya-Allah. Terima kasih pada jemaah-jemaah yang telah banyak memberi sokongan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa abdilhu daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa naqihim minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa a'izhum min azabil qabr wa azabin nar. Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah. Allahumma nawwir kuburahum Allahumma nawwir kuburahum wa wasi' mudkhalahum wa wasi' quburahum. Allahumma ij'al kuburahum jannatun min jinanil jannah. Allahumma ij'alhum min ibadikas salihin waj'alhum min ibadikal mukhlasin. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah